أعوذ بك من الشر ولك بنعمتك علي وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni. Allah SWT pilih kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan. Allah pilih kita untuk duduk dalam Raudhah min Riyadhil Jannah. Ini taman-taman syurga, majlis zikrullah. Nabi SAW nisbahkan kepada taman syurga. Sebagaimana nak masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Nak masuk syurga itu bukan semata-mata amalan kita, tapi amalan yang diterima Allah. Jadi pahala tukar jadi rahmat. Rahmat itu menyebabkan kita ke syurga. Samalah bagaimana kita datang ke majlis ilmu itu atas rahmat Allah, dan Allah nak kurniakan kebaikan. Allah nak kurniakan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis, may yuridillahu bihi khairan, barang siapanya Allah nak dia itu kebaikan, yufaqihu hafiddin, maka Allah berikan dia itu kefahaman di dalam agama. Jadi bermaksud dengan jalan kebaikan itu melalui kefahaman, maka dengan amalan yang kita lakukan, maka boleh membawa kita kepada rahmat Allah SWT disebabkan oleh beramal sebab faham. Dia bukan dengan taklid, ikut-ikut ataupun ikut syak, wazan syak ni ikut tanggapan dia, tapi kerana dia faham dengan ilmu, maka dia beramal. Apatah lagi dalam membincangkan tentang kehidupan, kita membincangkan syarah kepada hakikat kehidupan ni. Dua perkara yang mesti kita fahami. Yang pertama, faham kehidupan din, dinamakan dinul Islam, iaitu agama merujuk pada Islam, dan din, the way of life, kehidupan beragama. Memahami tentang kehidupan beragama inilah kita merujuk pada perbahasan, kita sandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW, yang mana menjadi tujuan utama Nabi SAW diutuskan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini Nabi SAW itu diutuskan adalah untuk makarimal akhlak, memuliakan atau memperbaiki
mengislahkan perangai. Dan perangai ini menjadi titik tolak ataupun perkara yang berat dalam hasilan ataupun penterjemahan perangai ini. Sebagaimana kalau kita lihat kisah iblis punyai banyak amalan. Nah, ini kalau dalam perbahasan hakikat kehidupan kita kaji kehidupan, lalu kita rujuk kembali perbahasan pada suratul Baqarah ayat 30. Suratul Baqarah ayat 31, ayat 30. Bila kita lihat mas sekalian, iblis ni dia ni hanya banyak amal, dia bukan banyak ilmu. Ilmu ni bermula ketika Nabi Adam AS. Dalilnya dalam suratul Baqarah ayat 30, ketika Allah SWT nak jadikan manusia, kemudian malaikat pun berkata kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti kejadian manusia ni akan buat perangai apa? Bermusuh, buat kerosakan dan pertumpahan darah. Kejadian Nabi Adam AS belum buat lagi tu, tapi malaikat dah bertanya kepada Allah. Kata al-mufassirin dalam suratul Baqarah ayat 30 ni seakan ada kejadian manusia sebelum Nabi Adam AS. Wallahu ta'ala alam. Tapi dalam penemuan-penemuan ada yang terbaru, penemuan di Gua Musang, Megalodon, fosil di Gua Musang berusia 14,000 tahun. Kalau ikut tarikh daripada Nabi Adam AS sehingga sekarang 6,000 tahun. Ulama kira tarikh. Ada kewujudan. Sebelum tu Perak Man 8,000 tahun. Ini paling lama lah, Megalodon 14,000. Jadi seakan malaikat ni dapat gambaran. Tapi cerita dia ketika itu Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Merujuk kepada malaikat. Dan ketika itu malaikat bersama dengan kana minal jin, iblis sekali, jin, malaikat dan jin. Jin waktu itu belum dapat pairing lagi, belum berpasangan lagi. Dia perangai ni bila dia berpasangan nanti ya. Sebagai contoh suami isteri kan. Isteri tahu apa perangai suami, suami pun tahu perangai isteri. Bila berpasangan lagi, nampak perangai dia. Sama ada perangai baik, perangai buruk. Dia duduk seorang tak jadi. Kalau duduk sebelah kawan yang jadi regu dia, siap. Bagi contoh kan, anak-anak solat kan. Bila duduk sebelah bapak dia solat tu, dia diam. Dia duduk sebelah kawan dia, siap. Dia bukan solat, dia bersilat belakang. Dia solat, dia ke kawan dia. Kalau dengan bapak dia sebelah dia diam, tak jadi apa. Dia keras gitu. Kawan dia sebelah siap. Dia bersilat kiri kanan kawan. Tu. Jadi waktu tu iblis ni baik. Kana minal jin, sebab dia belum jumpa pasangan jin. Pasangan jin apa? Manusia lah. Tapi jangan berpasangan dengan jin pula. Tu kena faham, jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Waktu tu jin dan malaikat. Dia elok lah, elok. Tak ada siapa kacau. Diam. Tak ada orang kacau. Tak keluarlah belang dah. Cuba orang kacau dah sekali. Tak terangkat serban dia, tahu lah. Macam itu lah ibaratnya. Tak jumpa lagi, orang kata buku bertemu ruas. Jumpa ruas dia buku dah, siap. Iblis macam itu mas sekalian. Malaikat begitu. Baik mereka ni, dan mereka ada amal saja, ilmu tak ada. Dikukuhkan lagi ketika Allah SWT dalam suratul Baqarah ayat 31. Ni saya nak kaitkan tentang perbahasan kita ni, sikap dan ilmu ni. Allah ajar Nabi Adam AS, suratul Baqarah ayat 31. Ayat ini kalau nak apa-apa yang dah hafal tu baguslah, hafal Quran kan. Kalau nak hafal ayat 31 Al-Baqarah ni, kata Sahabat Samah Datuk Syukri Mufti Kelantan. Ni tahun 2014. Ketika nak bangunkan kajian ini yang kita bincang ni, kajian ilmu, kita kaji kehidupan, tafsir kehidupan. Jemaah sekalian biasa dengar tafsir Quran. Banyak tafsir, tafsir At-Tabari, tafsir Baidawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir, banyak tafsir.
Tafsir kehidupan jarang orang perhatikan. Kadang-kadang ada salah tafsir. Ngaji tafsir Quran tapi tafsir kehidupan gagal. Gagal maksudnya. Baca Quran tapi bila nak baca kehidupan gagal. Al-Quran kata zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tak ada keraguan. Tak ada keraguan, masuk keraguan. Yang nak baca tu hati dia kena yakin dulu baru dia baca. Ataupun baca dah sampai yakin. Ni dah baca Quran soal rezeki ragu lagi. Cukup tak ni nah? Cukup tak ni dia baca Quran apa tu? Kehidupan dia tak baca. Dan nak baca, nak tafsir kehidupan mesti bersandarkan Quran. Tapi kaedah nak tafsir kehidupan, kata nak kalau nak tafsir Quran banyak kaedah. Ada beberapa kaedah lah, bukan banyak, beberapa kaedah. Tafsir kehidupan bagaimana? Ini yang kita tengah bincang ni. Waktu kita jumpa beberapa ulama antaranya Mufti Kelantan yang mentahqiqkan perbahasan kita ni, almarhum Datuk Syekh Bahauddin Al-Hafiz. Beliau mentahqiqkan uslub perbahasan ketika saya jumpa beliau tahun 2013. Termasuklah dengan Mufti Kelantan. Antara perbahasan yang kita ketengahkan, kaedah nak bincang kehidupan ni, sifat wajib bagi Nabi SAW itu kaedah dia, kawaid. Nak bincang agama pun kena ada kaedah. Dia tak boleh main kok pandai cakap, kok suka. Yang terbaru ni tengah viral sekalian. Viral tu sebab apa? Orang duk share viral lah. Agama apa? Mahdi. Rancak betul dia cakap dalam TikTok. Habis semua orang salah. Habis semua imam sesat, dia kata. Al-Quran ni tak lengkap lagi masalah, dia kata. Dia kata tak lengkap lagi ni. Sejak bila pula Al-Quran tak lengkap lagi? Dia kata solat dimansuhkan. Dimansuhkan. Ni dah saya sekali buat TikTok tu. Ada dia aktif dalam TikTok tu, dia pun tengah buat sesuatu lah puasa. Tapi dia punya cakap tu, ni dia tak ada kaedah, dia bercakap kok ikut dia, ikut nafsu. Kalau tak ada kaedah, apa maksud kaedah? Sebagai contoh, perbahasan tauhid, akidah ada kaedah. Kita Asy'ariyah Al-Maturidiyah, tu kaedah tu. Kaedah ni mesti kerana nak mengikut kepada susu galuh, dia mesti ada tertib dia. Disiplin panggil. Kaedah syariat, apa kaedah kita? Manhaj. Kita Syafi'iyah. 4 mazhab utama yang akbar. Ada kaedah pula. Kemudian dalam bab akhlak, tasawuf pun ada kaedah juga. Imam Ghazali. Dalam kaedah ni membantu untuk sampai ke benda matlamat. Macam nak masak lah, nak masak. Ada kaedah tu, masak sampai matlamat tu. Walaupun dia kata saya dapat ilham gitu-gini, kaedah juga. Ilham pun mesti ada kaedah dia. Kawaid. Kaedah. Begitulah juga dengan kehidupan. Apa kaedah? Bila tak ada kaedah dalam perbincangan kehidupan, maka dia jadilah perbincangan yang mengikut apa? Hidup ni paling mudah nak ikut apa? Perasaan. Nafsu, perasaan. Kalau sebut nafsu orang marah, ikut nafsu kamu ni. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah terus. Tapi nafsu tu perasaan. Dia ikut perasaan lemah malas. Time rajin, time malas. Time nak melayan contoh suami, ikut rajin dia, ikut mood. Agak suami pandai ambil hati, senyum. Agak tak pandai ambil hati, muncung. Mana boleh macam tu? Ikut kan? Mana boleh ikut mood. Solat, hari-hari rajin, siap tunggu imam. Awal lebih imam boleh rajin. Saya dah ready dah ni, nak ready lama ni. Tiba malas dia, nyandak solat. Rasa ni hari maghrib tadi, siang penat maghrib 3, kita skip lah satu ni. 2 rakaat dah lah imam, kita pakat dengan imam. Mana boleh main pakat-pakat dengan imam? Nampak? Mana boleh ikut perasaan? Malas saja dah, kita diri pun menyengit gitu. Faham? Malas ni hari tu. Tak boleh. Diri betul, tegak. Kalau tak boleh diri, duduk. Kalau tak boleh diri, baring. Tak ada malas, tak payah, tak ada.
Solat tak ada nisbah pada malas ke rajin. Kalau ikut hidup macam itu, dalam bab solat kita faham tak ada terikut keadaan, tapi dalam bab kehidupan tengok. Kalau anak kita suruh time rajin laju, time malas berentak-rentak buat kerja. Habis dalam hidup dia mudah ikut perasaan. Time dia seronok dia puji habis, time dia tak suka dia bubuh habis. Ini kebanyakan hidup memang mudah ikut perasaan. Dan hari ini zaman meluahkan perasaan. Apa lagi perasaan? Suka menangis. Nangis pasal susah, pasal dunia, buat konten, buat buku, bagi orang menangis sebab susah. Bukan menangis sebab Allah. Nak nangis sebab Allah, mana boleh buat orang. Seorang sudah duduk dan diam kat sini, tajuk ke, kiam ke, atau bila-bila lah, duduk seorang-seorang menangis lah. Nangis puas-puas. Tapi jangan begitu. Tadi aku nangis lah, lega hati. Habis lah. Dan nangis dia. Biasa orang nangis sebab Allah ni, orang tak nampak pun dia nangis. Muka dia berseri. Air mata tangisan kerana dosa, jernih muka dia. Air mata tangisan kerana susah dunia, kusam. Tengok kesian, muka hilang nur, penuh masalah, serabut. Hati-hati. Make up lah macam mana pun. Air muka, dia panggil air muka kan. Dan lagi kalau orang alim ulama, oh ya Allah, dia pandang kita tu kita naik segan. Tapi orang alim ulama fakih ni dia tak cakap pula, dia mendoakan. Orang fakih ni dia diam. Dia tak, kalau nampak buruk orang tu dia diam. Sebab itu memang syariat Islam kata jangan. Doakan dia. Allah bagi kita ada kelebihan nampak seseorang tu, jelah tak betul, bukan suruh salahkan, bukan suruh buka aib lagi lah, na'udzubillah. Nampak dia tak betul, doakan, ya Allah bagi dia hidayah, bagi dia ni, nampak dia gini. Air mata tangisan kerana dunia, kusut engkau, hilang wajah seri dia hilang. Air mata tangisan kerana dosa, kerana ingatkan Allah, jernih wajahnya, automatik. Baik, maka berbalik pada pembahasan tadi, ilmu ni, jumpa dengan Mufti Kelantan Datuk Syukri. Beliau antaranya menegaskan surah Baqarah ayat 31 tu ibu bagi segala ilmu. Al-Baqarah ayat 31. Apa bunyinya ayatnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Wa 'allama Adamal asma'. Allah mengajar, nampak? Ilmu. Kalau ikut sanad ijazah ilmu ni direct, kalau ikut segala manusia bermula dengan manusia pertama Nabi Adam AS merupakan Nabi dan Rasul, ijazah ilmu dari Allah direct, dapat. Dan Allah suruh malaikat summa aradahum 'alal malaikah. Kamu malaikat baca balik apa yang aku ajar kat Nabi Adam AS. Semua ulama menterjemahkan wa 'allama Adam asma'a kullaha. Asma' nama-nama benda, semua yang ada dalam alam ni yang punyai nama. Semua nama, kata nama. Meja, air, nama. Sebab tu tak ada orang klaim saya pencipta nama air, berani, walaupun dia toki air. Freezer ni, ini tak tahu berapa jualan dia kan, setahun berapa turnover dia. Dia pun tak boleh mengaku, dia tak boleh trademark nama air. Dia boleh trademark nama dia je lah. Air ni saya punya, try. Tak ada. Tak terfikir kita siapa yang mencipta nama air. Kalau tak kerana Allah Ta'ala mengajarkan bermula dengan Nabi Adam nama air, tak boleh jual. Nak panggil apa tuan? Air pun tak ada. Takkan nak beli freezer, orang tak tahu. Beli freezer sekarang orang tahulah freezer tu kait dengan air. Cuba nama air ni tak ada. Nak panggil apa tu? Yang poncang-poncang tu, apa benda nama tak? Pergi kedai, alah yang macam mana rupa tak? Toki kedai, apa dia? Alah yang tu. Hanya turun nak cerita dah basah pun tak ada nama. Kita nak baru boleh cakap sikit.
Bau tokek air. Bau tokek air. Nama air saja kamu tak boleh nak cipta. Allah bagi saja kurniaan kamu boleh dapat duit daripada air ni. Kalau Allah hilangkan nama air ni, ibaratnya Allah hilang akal. Allah hilangkan akal seorang tu, habislah. Siapa pun dia tak tahu. Tu Nabi Adam AS. Dan malaikat tak tahu. Summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau benar kamu ni orang yang benar, sebut balik apa yang aku ajar pada Nabi Adam AS. Ketika itulah datang surah Baqarah 32. Yang seringkali juga ada yang digunakan sebagai mukadimah perbincangan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang bercakap tu malaikat, declare balik dekat Allah, Maha suci Allah. Sebenarnya kami ni tak tahu apalah melainkan apa yang kau bagi tahu, kau yang Maha bijaksana. Termasuklah iblis sekali. Iblis ni sombong. Orang yang tak ada ilmu ni memang sombong dengan Islam. Beramal banyak, ilmu tak ada. Itu kerana pandang orang melirik. Ingat dia seorang banyak amal. Bila apa tu? Ilmu tu dia pandang macam ni bukan kata kat sini ni kat Zimbabwe ni kita kata. Ustaz mengata kat sini ke apa? Bukan. Ada. Entah-entahlah dia banyak amal. Bila kita nak bagi tahu ilmu, yang penting beramal. Amboi. Dia tak tahu iblis beramal lagi lama daripada kita. Tapi kerana tak ada ilmunya pasal, perangai dia jadi buruk. Amal ni alat terjemahan ilmu lah. Ilmu kesan dia pun nanti. Bila dah ada berilmu, ilmu bila sebut ilmu ni sudah pasti utama ilmu agama, akhirat lah. Kemudian baru ilmu alat yang lain-lain. Bila ada ilmu ni, pertama yang akan terbentuk orang berilmu, dia akan takut Allah. Perangai dia akan bagus. Tunduk. Bagaimana Nabi Adam AS. Tengok. Bermula dengan ilmu. Nabi Adam AS tak sombong. Ketika diijazahkan ilmu, tengok-tengok. Ada mengaku. Dengar ni malaikat semua. Aku ada ilmu dah sekarang. Belajar dengan aku semua. Ketika itu Allah SWT menyuruh Nabi Adam AS ayat 33. Allah suruh Nabi Adam AS ceritakan balik kepada malaikat dan semua sekali dengan jin. Waktu itu iblis ni yang tak boleh terima kenyataan. Qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Allah suruh. Dan Nabi Adam bila disuruh baru suruh. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Ketika itu, dan ketika itulah Allah suruh iskunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Patut iblis tak boleh terima kenyataan. Dia tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu dia apa? Sifat sombong. Itu sikap perangai. Aba wastakbar. Sombong, enggan dan sombong. Dalam perbincangan hidup ni mas sekalian, perangai inilah yang mana bermula hidup ini dengan ilmu yang utama itu. Tadi kalau tengok asma, itulah ilmu asma. Bila rujuk, bukan nama-nama benda ini yang kita kena tahu. Rupanya dijawab ketika wahyu yang pertama turun, itulah Iqra bismi rabbika. Ini nuzul Quran Ramadan ni. Ayat yang pertama, surah yang pertama tu Iqra Al-Alaq. Bacalah dengan nama Rabb. Ilmu mengenal Allah, mengenal nama Allah, mengenal pencipta. Sebelum kita nak ambil ciptaan, ciptaan ni apa? Semua sebelum kita beramal ni, amalan ni ciptaan lah, makhluk. Bukan kita yang mencipta amalan. Allah yang ciptakan. Ta'malun. Surah As-Saffat 96. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menjadikan kita dan Allah yang menciptakan perbuatan kita dan amalan kita. Sebelum kita nak buat ciptaan Allah ni, kena ada pencipta. Sebab nanti kalau tidak beramal nanti rasa macam kita yang mencipta amalan. Kalau aku tak beramal tak jadi. Walhal Allah yang bagi peluang kita beramal. Sebagai contoh macam dia kerja lah. Mana boleh tiba-tiba kerja kalau tak diberikan tawaran bekerja? Kalau tak diberikan tawaran bekerja, mana boleh bekerja?
Yang pertama sekali, diberi tawaran. Kita ni diberi tawaran solat. Allah tawarkan solat. Bermaksud Allah syariatkan solat tu. Ada yang tak terima tawaran? Ada. Rugi. Yang buang tawaran pun ada. Dapat tawaran, dia koyak. Dia buang macam tu. Jawab nanti. Pada tawaran tu surat kuning. Anda ditawarkan ataupun disyariatkan untuk datang kerja 5 waktu sehari semalam sekian dengan ganjaran sekian, dengan gaji sekian. Baca. Okey. Kalau tak ada surat tu tak boleh. Kalau tak ada Allah bagi izin solat, tak ada gitu solat. Bila tak kenal nama Allah, nampak nama diri, tu yang aku alim, aku hebat, aku pandai, aku cerdik, aku semua sifat tubuh buat diri. Walhal sifat itu bermula kita tiada. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, satu hadis dari Abu Darda, bahawasanya Nabi SAW bersabda, ma syai'un asqalu fi mizan, tidak sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin kelak pada hari kiamat. Fil mizan al-mu'minin yaumal qiyamah, di hari kiamat kita akan berhadapan dengan hari timbangan, mizan. Kata Nabi SAW, tak ada yang lebih berat dalam timbangan mizan melainkan min khuluqin hasan, daripada akhlak yang baik. Kita beramal ni 40 tahun ni, beratnya juga, berat. Lagi Ramadan ni, antara perkara yang terbentuk dalam bulan Ramadan, perangai. Apa dia? Ini shaim, aku puasa. Dia bercakap apa? Perangai buruk, suka mengata, laser mulut, cakap. Bila datang Ramadan, bila ni? Tunggu buka nanti baru nak start balik lagi. Tengah puasa. Kalau dulu naik syah dah, tapi puasa slow down. Puasa ni takkan nak bergaduh. Nak gaduh tunggu buka nanti. Boleh pula, ada sabar tu. Yang paling terkesan dalam Ramadan, perangai. Sebab apa? Nafsu tu telah diikat, dilemahkan, telah dikuasai kembali nafsu tu oleh syariat. Kalau tidak, kita minum kok, kita nak minum. Datang Ramadan nak minum je, Allah bagi minum dah. Belum, Allah tak bagi minum lagi ni. Sebut pula nama Allah bagi tak bagi. Kalau tidak, kita minum. Jadi berapa dah sangat kan air ni kan. Ini katalah ni squeezer ni mahal sikit ni, RM2 untuk. Duit dalam bank kita berjuta duit. Takkanlah RM2 ni apa hal sangat. Datang bulan Ramadan, aku tak kira kau berjuta duit ke, berbilion ke, ini air aku yang punya, Allah kata. Bukan sebab kamu ada duit. Datang Ramadan, paling basic ni, kata Imam Ghazali, Allah tak bagi minum, makan. Dan kita buat sebab Allah lah. Mana boleh kita tak minum sebab orang? Tengok air ni, tengok Allah. Allah bagi minum. Kalau Allah tak bagi, tak jadi. Perangai. Maka perangai orang yang baik, itulah tarik nubuah ni membentuk perangai, dan perangai inilah yang akan menghasilkan amalan yang baik. Di sinilah timbangan tempat min khuluqin hasan wa innallaha la yabghadul fahishal bazi. Dan sesungguhnya Allah amat murka terhadap seorang yang keji lagi jahat. Sebab itu sebagai contoh kesimpulan kita, ni isteri, sebab ada hadis isteri ni. Sebab apa isteri lalu buat? Ada Nabi kata hadis, sebab wanita ni cepat terkesan dengan perasaan, hawa nafsu, dan lelaki akan mudah terkesan dengan perempuan. Cepat terkesan. Kisah Nabi Adam AS. Jangan main. Sebab tu kita kena, perempuan terkesan dengan nafsu. Muka saja, ni akhlak ni. Muka saja, buat muka buruk depan suami, dosa dah. Tengok akhlak. Dia buat muka mencuka-cuka. Sekarang konten siap, bukan muka lagi dah, siap berjalan kaki. Saya rasa itu bukan suami, bukan isteri. Tu yang berjalan kaki tu viral tu, dia ikut pasangan dia lekut, mengajuk tak nak naik kereta, berjalan kaki, tak sampai ke mana-mana, tak pergi. Dia pun kereta pun ikut tepi, sampai ke kubur gambar, jalan orang mengajuk, tarik muka.
tarik muka tu jemaah sekalian, dosa. Takkan macam tu sekali. Kita pun fikir, muka tu siapa punya? Kalau fikir balik, muka ni siapa punya? Yang boleh buat muka suka-suka, nak senyum ke nak muncung, siapa punya? Ikut arahan siapa tu? Kalau kita pergi kerja, duduk kat resepsionis, muka senyum tiga telinga. Tiga, aku geram ke tak geram ke, tiga dia orang datang. Sekali bos tengok, asal tak senyum? Aku bayar gaji kau untuk senyum. Dia pun ya. Padahal dah tu gaduh. Kerana takut kena tolak gaji senyum. Dah tu muka isteri depan suami bagai macam tu. Siapa suruh senyum? Allah. Sebab apa? Aku yang hidupkan kau, aku yang jadikan kau, aku yang adakan suami untuk kau. Orang perempuan cakap, tak acil lah ustaz, lah perempuan dia kena, lelaki dahsyat lagi. Sebab apa? Dengan mak dia. Orang lelaki dengan mak. Lelaki dengan mak ni, kalau kita suami isteri tu kena bolehlah nampak mesra dengan mak. Jarang lelaki mesra dengan mak ni, dia keras sikit, tegak macam tu lelaki. Lagi susah orang lelaki nak dengan mak, wala takul la maquf. Ada hati isteri dia ajak keluar, nanti bunyi tak boleh. Tak boleh ke? Tak boleh. Samalah Allah buat sama. Taat ni lelaki pun sama, perempuan pun sama. Dua-dua berat. Dua-dua dengan kita suka. Isteri Allah buat suka dengan suami. Mak tak lagi lah, lelaki suka apa-apa dengan mak. Jadi Allah taklifkan. Itu perangai besar. Sebab tu perangai ni timbangan sangat besar. Dan hari ni kalau kita tengok, iblis gagal sebab perangai. Perangai dia sebab tak ada ilmu tu, jahil, akhirnya suka melawan. Orang yang tak ada ilmu ni, walaupun nampak jadi ilmu, tapi kalau dia suka melawan, membantah, muka susah nak senyum, mulut susah nak jaga, akhlak dia buruk. Ni Allah amat murka seorang yang keji lagi jahat. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Muslim sebenar ni orang selamat dengan mulut dan tangan dia. Orang selamat. Mulut dia orang nak jumpa, orang dengar nasihat. Tangan dia takkan buat, dia suka tolong orang, macam itu. Jadi sebenarnya yang mulia ta'ala, mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni Allah berikan kita insya-Allah kefahaman dan mampu untuk amalkan, dan mudah-mudahan Ramadan yang mendatang ini mampu menterjemahkan akhlak yang baik, sifat yang mahmudah yang sangat penting di dalam kehidupan ini, yang mana ianya menjadi timbangan yang paling berat di yaumil mizan. Jadi kalau kita berjaya membina perangai ini, maka percayalah, ketahuilah bahawasanya timbangan kita akan sangat berat. Walaupun amalan kita tu banyaknya, kadang-kadang ialah terikat dengan keadaan kita sakit, penat, kadang-kadang kita tak boleh nak sempurna dalam keadaan itu. Namun dengan berbekalkan akhlak, dengan kita sifat tawaduk, selalu minta ampun dengan Allah, tu akhlak. Minta ampun, yang amalan tak berapa nak banyak, jadi dia sedar, lalu dia selalu minta ampun dengan Allah. Selalu dia, apatah lagi malam Lailatul Qadar, nanti malam keampunan, minta, ya Allah, aku ni beramal tak banyak, nikmat banyak terlajak, tapi amalan Allah boleh kira, ampunkan aku ya Allah. Tu orang beradab, berakhlak. Jadi macam tu Allah suka. Mudah-mudahan Allah angkat kita menjadi hamba yang terbaik, insya-Allah. Wallahu alam. Tu saja, mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.